Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput panel kita pada malam ni iaitu saudara Haziq Roslan untuk memperkenalkan diri dan perkenalkan buku yang bakal kita kongsikan pada malam ni. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Test 1, 2, 3 dengar tak? Dah jelas? Jelas, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penganjur kita iaitu Momen Buku kerana menjemput saya lah. Saya ni first time ni dalam pada Momen Buku ni. Dalam ruang bicara inilah yang saya hormati saudari moderator Anisa Aisyah. Okey. Sebenarnya ini merupakan kali pertama saya membaca buku The Patriot karya Aiman Rashidan Wong yang bertajuk Politik untuk Pemula. Okey. Setelah saya membaca buku ini, saya dapati bahawa pengenalan yang baik lah untuk saya ataupun orang lain lah bagi yang tidak kenal apa itu politik. Dia konsep-konsep asas untuk kita lah. Lagi-lagi kita yang belia, yang baru masuk dalam kancah politik, arena politik ni, yang akan mengundi lah pada PRU 15 nanti. Tak tahu lagi bila tapi akan mengundi lah. Jangan tanya saya bila tarikh tu. Saya hanya nak bedah buku Politik untuk Pemula, nak ayat pasal konsep-konsep apa yang dia cakap lah Aiman Rashidan Wong ni ayat ni lah. Tu je lah. Okay. Baik. InsyaAllah kita sebab bila kita cakap pasal politik kan, topik politik ni sebenarnya kita rasakan sangat jauh daripada kita. Sebab dia bukannya benda-benda yang hari-hari kita jumpalah ataupun hari-hari kita bercakap dengan sahabat-sahabat ataupun keluarga kita. Tapi bila mana topik ni naik je, mesti ada yang bab-bab emosional, ada yang mempertahankan pendapat. Malam ni kita letak tepi dulu, kita duduk belah-belah mana pun, kita pergi kepada yang paling asas sekali pasal politik ni. Apa dia sebenarnya? Okay. Jadi saudara sila boleh tak kupas sikit tentang buku ni? Ada apa sebenarnya konten dalam buku Politik untuk Pemula ni? Silakan. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada konten buku. Saya pergi kepada penulis dulu deh. Tentang penulis dulu. Aiman Rashidan Wong ni, dia penulis tersohor di media sosial seperti Facebook, Twitter dan banyak lagi yang berkongsinya. Dia berkongsi tentang hal ehwal perhubungan antarabangsa seperti negara lain dengan negara lain. Beliau juga cakna dengan isu yang berbangkit tentang antarabangsa lah. Okey. Susun kata ataupun gaya penulisan lah mengikut apa yang saya baca ni, baguslah. Penulis ni mampu menenangkan perkara-perkara yang rumit dan kompleks dalam penulisan yang santai dan tulisan penuh juga senang untuk kita fahami lah. Apa yang saya faham, buku ni adalah buku keempat. Buku keempat selepas Dunia Tanpa Tembok, tak silap saya lah. Buku keempat selepas Dunia Tanpa Tembok. Yang dia tulis personal, dia tulis lah. Ada yang dia tulis apa ni? Ada yang dia tulis secara berdua tu. Ada yang tulis berdua dan ni adalah buku yang keempat lah pada dia. Apa tadi? Bab Konten buku. Konten buku. Okey. Okey, baik. Buku ni bagus lah. Buku ni bagus bagi saya kerana kita sebagai orang awam boleh faham tentang istilah-istilah politik dan konsep politik serta sistem pentadbiran yang diamalkan di Malaysia. Tema buku ini ialah bagi memahami konsep-konsep dan istilah politik bagi memahami dengan lebih baik dan dengan analytical, iaitu analisis. Dan buku setakat kita kecek di kedai kopi saja ni politik. Mari kecek di kedai kopi je politik ni tak. Kita kecek di kedai kopi saja tu
tak tahu pun gapo konsep-konsep asas dia. Gapo dia ya. Kita just tahu apa politik tu sebab orang lain bawa. Sebab YB hari ni lah. Bukan YB mana deh. Umum. Seperti mana saya cakap tadi lah, buku ni mudah difahami dengan oleh bahasa yang mudah dan terus direct, bagi contoh-contoh selalu. Dia bagi fakta, berarti dia bagi contoh apa yang berlaku. Yang mudahlah kita fahami dan boleh kita nampak lalu. Kita tahu contohnya konsep dia letak konsep apa itu politik. Perkataan politik sendiri dia letak dan dia bagi konsep pula. Lepas tu dia bagi sejarah pula apa politik tu terjadi. Dalam bab pertama lah buku ni ayat. Okey. Isi buku ni pula terdiri daripada 4 bahagian. 4 bahagian. Bahagian pertama 1 sampai 3 menerang konsep asas politik seperti saya cakap tadi lah, apa itu politik, apa itu negara, apa itu kerajaan dan autoriti. Bahagian kedua pula bab 14 hingga 4 hingga 14 lah, menerangkan asal usul dan evolusi sistem-sistem kerajaan dan prinsip-prinsip politik moden. Dan bahagian yang ketiga iaitu 15 hingga 21 membincangkan idea-idea politik atau ideologi, dan bahagian yang terakhir sekali bahagian keempat iaitu 22 hingga 26 bab menyentuh tentang real politik. Okey, itu daripada konten buku lah. Okey. Jadi kita dah pergi kepada penceritaan. Tadi saudara Haziq dah cakap tentang tema buku ni, apa yang ada dalam buku ni. Dan kita lihat di ruang komen pun ramai yang menyokong lah. Katanya logat logat Kelantan tu sangat kuat kalau orang kata. Jadi buku ni kalau kita lihat sangat tebal kan. Sangat tebal. Saya pun tak habis baca lagi. Jadi kalau bagi saudara Haziq sendiri, apa yang buatkan saudara pilih buku ni daripada banyak-banyak buku dekat kedai? Bila kita pergi, adakah sebab daripada recommendation orang ke, ataupun sebab macam memang nak tahu tentang politik ke? Okay. So macam mana tu? Okey, baik. Bismillah. Allahumma salli alaihi. Sebenarnya buku ni saya beli time COVID, time apa tu? Time vaksin lah, time vaksin. Time saya adalah suka dengan vaksin. Saya beli time tu. Time PKP lah. Time PKP saya beli. Sejarah saya beli buku ni sebab saya student. Saya student dan saya pergi ambil aliran STPM. Saya student STPM. Jadi dalam STPM ada pengajian. Jadi saya nak tahu apa itu pengajian. Saya tahu apa itu pengajian, dan pengajian berkait dengan pentadbiran Malaysia. Saya tergerak hati untuk membeli buku politik untuk pemula. Sebab saya rasa konsep-konsep asas ini ada dalam pengajian juga. Gitu je lah. Saya beli tahun lepas lah buku ni. Bagus buku ni untuk kita memahami konsep politik yang asas. Dan untuk kita belajar pun boleh juga buku ni. Untuk subjek pengajian bagi STPM lah. Saya rasa buku ni boleh menjadi boleh menjadi rujukan lah juga untuk subjek pengajian bagi siapa yang ambil STPM di luar sana lah. Itulah. Dia ada berkait dengan pengajian buku ni. Menarik tu sebab nak katanya macam kita ilmu tu boleh kita dapatkan dari mana-mana, bukan sekadar daripada buku teks sahaja, buku teks yang diberi. Kita boleh explore lagi. Kalau macam Haziq sendiri, Haziq explore benda yang berkaitan dengan pembelajaran tu lah. Yang mana buku ni rasa macam buku ni lagi simple ke, lagi senang difahami ke buku teks?
Oh, okey. Buku teks dia lebih umum. Tapi buku politik atau pemuda ni dia lebih lebih apa ni? Berdetail lah. Lebih detail bagi saya. Kalau macam Lebih detail contohnya tapi mudah difahami lah. dia ada dalam buku ni ada sekali dengan contoh. Dalam buku teks kita akan ambil contoh daripada isu semasa. Lagipun pengajian am ni kita tak ada buku teks. Payahlah untuk kita faham. Oh, tak ada buku teks. Macam tu. Okay. Jadi macam kalau sebelum tu penonton kalau ada yang nak bertanyakan soalan pada panel boleh type di bahagian komen. Nanti di akhir siri ni kalau ada yang nak tanyakan soalan saya akan bacakan. Okay. Jadi tadi dah sebut ada katanya ada isu semasa dalam buku ni. Jadi cuba kongsikan sikit. Ada isu semasa macam mana yang ditulis tu? Maksudnya macam mana tu? Maksudnya isu semasa bagaimana yang ada dalam buku ni, ataupun mungkin isi daripada buku ni Haziq sendiri boleh relate dengan keadaan semasa ataupun situasi isu semasa yang berlaku kini. Bagi saya bagi saya buku ni payah nak relate dengan isu semasa, tapi dia konsep asas je lah dalam ni. Bagi isu semasa saya kefahaman belia tentang politik je lah. Maksudnya belia yang nak tahu lebih lanjut tentang politik tu memang patut baca buku ni lah. Kan? Patut baca buku ni lah kalau bagi belia. Okay. Jadi kalau saya sendiri tengok konten buku ni, dia ada benda-benda yang macam demokrasi berparlimen, demokrasi berpresiden, kerajaan monarki, kerajaan republik. Semua ni yang ni lah yang kita boleh relate dengan negara kita kan. Macam negara kita apa? Demokrasi apa? Kerajaan demokrasi lah negara kita kan. Demokrasi berparlimen. Betul? Betul lah. Kerajaan demokrasi berparlimen. Ya, betul. Okay. Seterusnya kita dah go through sedikit sebanyak tentang buku ni. Ada apa-apa lagi tak nak dikongsikan sebelum kita pergi kepada kesimpulan? Bagi saya patutlah saya nak ayatnya kepada belia di luar sana lah, perlu faham tentang politik lah. Sebab bercakap tentang politik ni mesti dalam fikiran kita politik adalah satu benda yang buruk, keji dan tidak memberi kebaikan lah kepada kita. Malah ia memberi kesan buruk kepada kita dan kadang-kadang ada memaki ahli politik dan sistem politik di negara kita. Tetapi mereka sedang mencemuh dan memaki diri sendiri kerana tanpa mereka sedari mereka adalah sebahagian dari sistem yang melahirkan politik yang ada ni lah. Bagi saya belia-belia perlu tahulah tentang politik ni. Yang pertama saya bagi kepada 3 poin saya ada sini. Yang pertamanya, kehidupan mereka terkesan secara langsung dari perubahan politik. Okey, belia ni kalau kita tahu kalau kita tak tahu pasal politik ni, kita akan terkesan lah. Kita macam kita mudah untuk dimanipulasi. Sebab politik ni memain peranan penting dalam kita punya education, ekonomi dan lain-lain lah. Okey, yang keduanya, jika pemuda hari ini tidak faham politik, maka ia mudah
untuk dimanipulasi oleh orang lain dan dipermainkan atau ditipu. Seperti saya cakap lah, kalau kita tak tahu politik ni ke apa, kita meletakkan kita ni di kawal orang lain. Orang lain akan kawal kita. Kita tak tahu kawal-kawal pun. Okay. Yang terakhir ya, kehidupan yang bermakna. Perlu memahami dunia kehidupan kita, pemahaman kita terhadap politik. Ini merupakan satu disiplin ilmu yang sangat asas dalam memahami kehidupan manusia dan kita sebahagian darinya. Kerana ia memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian kita seperti sosial budaya, sosial ekonomi, pelajaran dan lain-lain. Jika merasakan dunia ini tidak adil dan perlukan perubahan, kita sebahagian dari perubahan itu. Jika kita tidak dapat lakukan perubahan, maka kita tak memahami dunia ini. Itulah sebab kebanyakan anak muda hari ini, belia-belia hari ini perlu tahu tentang politik dan perlu ambil cakna lah tentang isu-isu yang bermain di media sosial, politik dan lain-lain. Kalau tidak, kita mudah dimanipulasi dan dipermainkan, ditipu oleh orang lain. Itulah. Jelas ke suara saya? Jelas dia. Takut tersekat. Jelas kan? Okay. Jadi insyaAllah terima kasih untuk kesimpulan yang sangat mantap sebentar tadi. Di bahagian komen ada yang bertanyakan soalan oleh saudari Syarah Syamimi. Tapi anak muda tak ramai sukakan politik. Pada pendapat panel, apa sebab anak muda tak suka ambil tahu tentang hal politik ni? Silakan. Okay, saya tertin aja. Payah sangat soalan dia ni. Tapi anak muda tak ramai sukakan politik. Pada pendapat mana apa sebab anak muda tak suka ambil tahu akan politik? Dari kalangan kawan-kawan Haziq ni, kan golongan-golongan muda ni selalunya topik perbualan tentang apa? Dia bercakap tentang politik tapi tak tahulah. Dia kecek tu berdasarkan apa yang tahu ataupun dia kecek pasal kecek saja ataupun apa panggil? Kecek saja. Fakta yang berlandas ke apa-apalah. Tak tahulah. Persepsi. Fakta yang berlandaskan persepsi, betul? Sebab daripada social media ni memang banyaklah kita lihat kalau dia tak suka tentang satu perkara ni, memang kalau dia post je ramai orang follow. Maksudnya apa yang mendapat kita akan ada orang yang sokong dan ada juga orang yang tak kurang juga ramai juga yang membangkang. Jadi anak muda ni selalunya apa topik of interest dia selain daripada politik? Tahulah apa macam-macam. Banyak sangat tu. Banyak tapi itulah. Tapi saya rasa memang sebab itulah, sebab politik ni perkara yang rasa macam jauh je. Benda lain macam dekat, macam cakap tentang motor. Cakap tentang nak pergi mana. Kita cakap pasal kerja. Kan? Semua benda tu rasa benda yang lebih relate lah daripada dengan diri kita. Sedangkan kalau macam politik ni sebenarnya dia boleh dia bagi juga kesan tapi pada tahap yang lebih maksudnya kita tak nampak sangat. Macam contoh kerajaan ataupun ekonomi, semua benda alamak sorry tak apa ke ni Haziq? Tak apa. Jadinya macam tu lah daripada segi perpaduan kaum, daripada segi ekonomi.
daripada segi apa lagi Haziq? Benda-benda Segi besar. sosial lah, kita nampak segi sosial. Betul. Daripada segi sosial dan masyarakat. Jadi nak tentukan kestabilan perkara-perkara ni bergantung pada politik yang kita sendirilah menjadi penentu. Sebab kuasa undi tu di tangan kita kan. Jadi anak-anak muda, apa Haziq pesanan sikit untuk anak-anak muda. Sana untuk anak-anak muda Ya, ini sahabat-sahabat sebaya lah. Mungkin belajarlah politik, belajarlah asas politik untuk kita lah. Bukan untuk kita saja, untuk kita tahu apa itu politik dan macam mana dia bergerak, macam mana dia tu, adakah dia kotor ataupun dia keji, apakah persepsi orang tentang politik. Belajarlah konsep asas, tak apa, tak perlu ambil banyak pun, konsep asas dia dalam buku ni cukup sekadar kita baca dalam buku ni kita faham. InsyaAllah buku ni akan terang dan buku ni akan nampak jelas lah gapo politik. Sebab dalam buku ni tak silap saya ada pasal politik di Malaysia. Politik di Malaysia dan tak silap saya dia guna sistem-sistem pun ada dalam dia kacak ideologinya, kerajaannya. Sebab dalam kita tahu kerajaan ni adalah benda yang besar. Kita kena tahu apa itu kerajaan. Kerajaan tu banyak kerajaan dan apa yang dia perjuangkan. Apa yang seperti ideologi. Ideologi pun banyak. Seperti kerajaan monarki, kerajaan demokrasi, kerajaan teokrasi, dan apakah mereka perjuang? Ideologi mana yang mereka perjuang? Berarti ideologi yang mereka bawa dah sekular ke, liberal ke, komunis ke, kita kena tahulah. Sebab ideologi ni perkakasan manusia, perkelasan manusia. Kalau kita tahu ideologi, kita kan ada banyak ideologi. Kita nak kelas-kelaskan ideologi ni, inilah perkelasan manusia guna ideologi. Lepas tu nak tengok kebijaksanaan manusia. Ideologi mana bijak? Macam saya baca tak silap saya ada satu satu di Athens, menurut Plato, Aristotle dan Polybius, dia kata ada satu ideologi aristokrasi. Ideologi ni dia kata ideologi yang golongan filosofi, golongan falsafah yang memerintah. Ni golongan-golongan orang yang bijak memerintah. Lepas tu ideologi ni juga untuk memajukan sesebuah kerajaan. Contohnya kita ni kerajaan demokrasi. Kita menggunakan demokrasi berparlimen. Apa yang kita perjuangkan, kita kena tahulah. Sebab itulah saya showkan lah bagi orang belia di luar sana membelilah buku ni. Sebab dia konsep-konsep asas tu ada dalam ni. Mudah untuk faham. Okay. Alright, penerangan yang cukup mantap. Soalan seterusnya oleh Aidil Muhammad. Nak tanya pada panel ni, dalam buku ni ada cerita pasal haluan kiri dan kanan. Boleh tak jelaskan lebih lanjut tentang beza kedua-dua haluan? Saya ni soalan lebih mendalam sebab saya tak tahu lagi. Saya belum mengkaji lagi, belum buat analisis lagi apakah itu haluan kiri dan haluan kanan. Saya tidak boleh menjawab soalan ini. Tapi ada cerita haluan sikit. Kiri dengan haluan kanan. Ada dalam buku ni ada cerita sikit. Tapi saya tak faham macam mana dia tu. Saya tak boleh ayah. Tak apa, tak tahu tu dia maksudnya kita satu tanda untuk kita explore lagi lah benda tu. Betul Haziq? Jadi haluan kiri dan kanan dia ada kaitan dengan itulah orang yang fasis. Saya pun tak ingat juga.
Tapi memang kalau nak daripada saya sendiri baca, politik ni dia ada spektrum dia. Maksudnya Betul-betul. Daripada orang yang betul-betul ikut yang kerajaan dengan orang yang anti kerajaan. Dekat akhir spektrum tu, orang yang betul-betul tak nak kerajaan, macam komunis, macam apa lagi, anarkis. Ni tu lah, kalau ada yang salah, penonton boleh betulkan saya. Saya sendiri pun lama dah tak baca. Komunis, anarkis. Di akhir spektrum yang satu lagi, haluan kanan ni, tadi tu haluan kiri. Haluan kanan ni yang kepada kerajaan lah. Contoh macam demokrasi dan sebagainya. Jadi begitulah. Okey. Jadi saya kira dah tak ada soalan lagi. Kalau ada lagi yang nak tanyakan soalan, dipersilakan sebelum kita tutup live kita pada malam ni. Jadi macam mana tu Haziq? Ada lagi tak benda-benda dalam buku ni yang rasa nak dikongsikan? Sekejap Bagi saya lah bahagian yang paling saya suka lah baca, macam ada bab yang ke-25, perebutan politik. Okey. Idea perebutan politik ni dibincangkan secara mendalam dalam pemikiran Yunani klasik, iaitu Plato, Aristotle dan Polybius. Okey, dia ada satu konsep. Konsep iaitu teori kitaran. Encyclosis politik. Dalam buku The Republic Plato karya Plato. Dia ayat sini mengatakan ada 5 bentuk kerajaan utama, iaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Menurut Plato, aristokrasi merupakan kerajaan terbaik kerana pemerintahan oleh golongan aritos. Seperti saya ayat tadi lah, golongan yang raja berfalsafah, golongan-golongan yang filsuffer, golongan-golongan yang bijaksana lah, yang memerintah. Lepas tu dia mereput menjadi demokrasi, iaitu pemerintahan oleh golongan orang yang mencintakan maruah, iaitu golongan tentera yang suka akan berperang demi untuk mendapatkan maruah. Selepas demokrasi, dia mereput menjadi oligarki, iaitu orang kaya berleluasa, dan mereput pula menjadi demokrasi, iaitu pemerintahan berdasarkan hawa nafsu. Dan akhir sekali tirani. Selepas demokrasi lah, dia akan mengalah sekali tirani. Sebab dalam buku ni dia aristokrasi ni pemerintahan yang menggunakan akal, demokrasi menggunakan emosi, dan oligarki, demokrasi, tirani menggunakan nafsu. Okey. Akhir sekali tirani lah. Tirani ni selepas demokrasi, kerana keadaan huru-hara, demokrasi membolehkan kemunculan tyrant, iaitu pemimpin yang zalim untuk berkuasa sepenuhnya lah. Dekat konsep ini berdasarkan sejarah di Athens, di Plato lah. Plato ayat sini berdasarkan sejarah di Athens. Dan menjadi satu persoalan lah bagi saya sendiri. Adakah Malaysia ni akan menjadi perebutan politik juga? Daripada soalan pribadi saya lah. Tak apa. Nanti cari jawapan kepada soalan ni. Tu cara yang sangat tu antara ciri-ciri seorang yang analitik lah. Maksudnya kita analytical dalam membaca. Yang mana bila kita baca, kita wujudkan persoalan. Dan juga seterusnya kita cari pula jawapan kepada persoalan tu. Dengan macam itulah cara minda kita berkembang. Terbaik lah panel. Okay. Seterusnya. Ada lagi soalan ni daripada table tennis. Nak tanya panel, kenapa apa politik ni penting dalam sesebuah negara? Nak huraian beserta dalil. Boleh ke? Dalil kan?
Soalan ni bagi saya saya tak tahu. Tapi penting lah. Tapi dalil tu saya tak tahu dalil mana. Tapi okey, dalil tu kot. Dalil yang mana pemimpin tu. Tak apa, nanti table tennis cari. Boleh. Ada dah tu panel bagi hint-hint tu. Okay. Jadi saya kira tu sahaja soalan untuk malam ni. Malam ni kita banyak cerita tentang macam-macam isu-isu yang berkaitan dengan ada tak banyak sangat isu sebenarnya. Lebih kepada konten buku ni lah. Jadi kami dah kongsikan banyak persoalan tadi dan ada perkara-perkara yang mungkin penonton-penonton sendiri boleh search lagi selepas daripada live ni. Jadi gitulah, buku ni dia bukannya hanya kita bounded, kita satu je. Kita boleh cari, kita boleh explore ilmu tu daripada pelbagai sudut, daripada banyak buku-buku yang ada di pasaran ataupun yang ada di perpustakaan, yang mana dengan maklumat-maklumat tu dari kita sendiri kita susun dan yang mana seterusnya akan membentuk pemahaman kita tentang sesuatu perkara. Banyaklah aku belajar daripada panel kita malam ni. Jadi harap penonton pun dapat sesuatu yang barulah. Okay. Ada apa-apa lagi kata-kata terakhir tak, panel? Okay, saya sebagai kesimpulan akhir lah, khulasah akhirnya, saya sukalah ada satu notebook dekat Aiman Rashdan Wong punya ni. Apa ya Nayab? Saya suka yang ni, kata-kata ni. Sejarah ialah politik pada masa lampau dan politik ialah sejarah pada masa kini. Saya tambah, jika tidak mengambil cakna tentang politik, maka kita sudah memberikan kehidupan kita untuk dikawal oleh orang lain. Itulah saya kesimpulannya lah. Kita kena tahu sejarah, kita kena tahu politik, sebab politik hari ini akan menjadi sejarah pada akan masa datang. Okay, menarik. Sangat bersemangat kupasan terakhir daripada panel kita pada malam ni. Jadi itulah, dengan itu berakhirlah live kita pada malam ni. Terima kasih semua yang sudi bersama kami sehingga ke akhir dan yang bertanyakan soalan. Maaf salah silap, maaf yang tersilap kata daripada saya sendiri. Dan harap anda dapat sesuatu yang barulah pada malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada siri My Book Time yang akan datang.